Okay. So screen saya sekarang chapter 5 eh. Okay. So ingat lagi water in soil chapter 5. Dan saya cerita pasal flow of water. Okay. Permeability. Yang paling penting permeability lah dalam chapter 5 ni. Kena faham konsep permeability. Dan ingat lagi tak graf-graf apa dalam chapter 5 ni. Ni ada rumus-rumus dia. Dia ada constant head, flow head, falling head. Okay. Kalau tahu macam mana nak guna rumus tu, masukkan nilai dia, okey lah tu. Okay ni, buat balik lah test apa ni, semua ni. So ni cara untuk permeability. Okay, kalau cost, constant. Kalau fine, falling head. So contoh kalau macam constant head ni, untuk tanah-tanah pasir, cost dia berbutir. Ingat constant head, tanah pasir. Falling head, tanah lembut, tanah yang halus. Okay. So sekejap, ada nak masuk. Let's record dulu. Okay. Okay, patah balik pada screen. Okay, nampak balik screen Kalau tak nampak screen beritahu. Okay, falling head. So ini saya dah buat pecah-pecah macam ni. So awak tahulah ni L, ni D, ni A, H1, H2, T. Ni semua dah slide dah pernah bagi dah sebelum ni. Okay, masukkan nilai-nilai tu dalam equation. So dapatlah yang kalau dia minta K. Okay, nak kena cari A dulu. A ni adalah dia punya luas. Masukkan nilai HN tu tadi tu, dah dapatkan luas dia. Bukan H apa? Nilai untuk dapatkan A tu. And then, okay dia tengok ni. Kalau dalam test pun mungkin kalau nilai K dah diberi. Mungkin dia suruh cari nilai A ke, dia suruh cari nilai T ke. Macam tu lah, dia pusing macam tu je. Dia tak adalah awak kena fikir yang complicated tu. Okay, tahu macam mana nak guna rumus, masukkan nilai-nilai ni. Okay. Pure flux coefficient lagi apa lagi. Ni ingat balik lah. Boleh satu tengok dekat Flownet tu. Ni Flownet. Okay, Flownet. Kena tahu macam mana nak kira nilai-nilai ni. Dah pernah belajar. Okay, yang melintang, menegak macam ni, nak kena kira dia ND, NF. Sebagai contoh, tengok contoh dan cuba buat balik. Ni tengok contoh ni pun dah okey dah. Awak study balik, tengok contoh. Okay, macam mana dia kira nilai NF, macam mana dia kira nilai ND. NF tu 5, dia 5. Kenapa 5? Tok bilang lah kenapa 5. Yang mana satu 5 tu? Kalau 9 yang mana satu? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ND 9. 5 pula yang mana? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tengok balik NF ni ND. Macam mana nak dapatkan nilai NF ND, masuk dalam rumus, so dapatlah nilai Q. Tengok buat balik dia contoh-contoh ni. Dia tak ada kena lukis tu, tak ada pula. Dia dah bagi siap-siap. Nanti awak tengoklah macam mana cara buat. Okay, base untuk chapter 5. So far ada soalan tak untuk chapter 5? Ni saya buat revise ni, bukan saya ajar balik semua. Ada soalan? Chapter 5? Tak ada pun, buat masa tak ada lagi. Tak ada lagi So saya move ke chapter 6. Topic 6, shear strength. Okay, shear strength, topik 6. Okay, kena tahulah apa maksud strength. Shear strength ni apa? Nak mengelakkan tanah tu daripada slide, terbalik, runtuh ke, tanah tu kena kuat. So untuk elakkan slide tu berlaku. Okay.
So dalam shear strength ni ada macam-macam test. Okay, direct shear lah, bend shear lah, UCT, ada macam-macam test. So kena pasti test-test yang terlibat dalam shear strength tu. Yang ni pun awak tengok lah macam mana nak guna nilai C, sigma ni, angle, okay, macam mana nak buat graph dia. Ni test-test dia. Ni kalau dekat lab. So kalau dekat site macam mana pula? Kan? Ada. Kalau awak baca dekat slide ni tak cukup, baca juga dekat dalam modul. Dekat slide ni saya dah ringkaskan. So nak lebih jelas lagi dalam modul. Okay, ni apa lagi? Ni untuk pengenalan direct shear. Biasanya kalau dekat lab pun kita guna direct shear. Direct shear test Yang kalau awak nampak dekat lab tu, dia punya alat yang warna biru-biru tu, dia hadang dengan line merah putih tu. Precaution je kat situ. So student-student PhD dengan master yang buat. Direct shear, consolidation pun sama juga, dia halang. Benda-benda ni perlukan lebih detail, so kita tak ada buat. Cuma belajar je. So direct shear ni kena dapatkan nilai normal stress dengan shear stress. Ni kena tahu ni macam mana N bagi A, R bagi A untuk dapatkan normal stress dengan shear stress. So dapatlah nilai sudut ni. Ni test dia. Ni buat baliklah contoh ni. Ni saya masa kelas saya tu saya tak suruh buat sebab simple sangat. Nanti awak try lah buat. Just buat balik je contoh dia. Okay, macam mana dia buat graf. Graf biasa je. Okay, graf biasa je, tak ada buat graf log ke semi log ke, tak ada. Dia graf biasa je. Normal stress lawan shearing stress. Yang penting dapatkan nilai normal stress, dapatkan nilai shearing stress. Ini dia dah bagi siap-siap dah. So awak tak payah cari. Kalau dia suruh cari, kena carilah. Okay. Saya plot lah paksi X, normal stress, paksi Y, shear stress. Macam ni. Okay, dan awak cantumkan. Jangan terbalik Jangan sini awak letak shear, sini letak normal pula. Okay, cantumkan. Dan tarik pergi terus ke paksi Y. So ni jangan awak start dengan nombor pula. Start yang kosong. Okay, start dengan kosong. Sebab awak tak tahu dia nak pintas kat mana. Jadi kita start dengan kosong. Kosong, 20, 40, kosong. Tapi walaupun kosong, dia nak start dengan 60. First itu, bukannya bawah ni 60 terus. Tak boleh, dia start kosong dulu. Okay. Tapi nak selamat awak buatlah kosong, 20, 40, 60 macam tu. Sebab kita tak tahu nilai dia. Dia dah plot, then baru sambung, dapatkan C. Pintasan dekat paksi Y ni dah nilai C, cohesion. Then sudut ni, kira lah sudut ni berapa. Okay. Sama ada nak kira by ambil protractor tu nak sudut dia nak tengok berapa, ataupun buat kira daripada pengiraan lah. Paksi X, paksi Y tengok ada punya berapa nilai. Okay, ni pun awak try lah buat example ni semua. Kalau dry sand, C dia sama dengan kosong. Okay, C sama dengan kosong. Pintasan dia memang kosong. So dia kena start dari kosong ni. Nak buat sudut. Okay. Triaxial test. Triaxial ni lebih kompleks. Awak fahamkan dia punya teori je. Okay. So chapter 6, shear strength. Okay, shear strength. So, shear strength okay? Ada apa-apa soalan? Ada Okay, tak ada, saya move kepada chapter seterusnya. Chapter 7. Ni baru lagi chapter 7 ni. Chapter 7 ni yang ada tutorial yang ramai salah buat. Okay, chapter 7, chapter 8 ramai salah buat tutorial. Chapter 7. Consolidation. Okay, consolidation. Ni ingat konsep yang saya cakap ni, konsol, perah.
Rah lemon, squeeze kan. Apa beza dia dengan compact? Apa beza dia dengan compact? Kena fahamkan. So, fahamkan signifikan dia untuk apa, perbezaan dia ni. Ada as primary, secondary. Ni alat dia. So untuk konsol saya ada ajar itu cara buat graf kan. Taylor Casagrande. Ni Casagrande dengan Taylor. So kena tahu macam mana nak guna graf tu, nak baca graf tu. Okay, saya beritahu siap-siap lah, tak adalah sampai awak kena buat graf tu. Kalau kena buat saya dah suruh prepare kertas ni lah, log lah. Tapi awak kena tahu macam mana nak baca graf. Okay. Kalau dia bagi macam ni awak faham. Awak kena faham apa maksud dia. Apa maksud T50, apa maksud D100 kat mana. Mungkin dia dah bagi siap-siap. Tinggal awak nak cari je. Ni kena tahulah macam mana nak guna rumus dia. Kalau double drainage macam mana, single drainage macam mana. Mungkin dia dah bagi siap-siap lah. Tinggal awak nak baca je. Mungkin mungkin. Tak semestinya apa saya cakap dia masuk. Okay. Ni macam ni lah. Mungkin nanti dia suruh tengok ni berapa nilai dia, ni berapa nilai. Tak kena buat tapi kena tahu. Okay ni sama macam ni lah. Apa lagi nak kena tahu untuk usaha ni, kena tahulah macam mana nak guna over consolidate. Macam ni. Apa maksud sini ni? Pressure. Dia, kalau dia bagi graf macam ni, dia suruh cari nilai P note ni berapa. Overburden pressure. Overburden pressure berapa nilai dia. Dan macam ni kan. Macam ni kita nak plot. Okay, kalau ni graf ni melengkung macam ni, awak kena ambil pembaris. Kalau dia bagi nilai E note, awak boleh buat kaedah ni lah. Kalau tak ada nilai E note, ada kaedah lain pula. Kalau ada ni kaedah E note. Ni kaedah E note ni, kalau dia bagi nilai E note, boleh buat line E note kat sini. Lepas tu ambil yang echo ni, aku buat line atas sini. Okay. Bagi dia lebih lah, bagi dia lebih sini, lebih sini. Okay, lepas tu dapatlah A ni. Pergi ke bawah dan baca nilai overburden pressure. E note dia. Tu kalau nilai E note diberi. Tapi ini kalau nilai E note tak diberi. Ni macam mana nak dapatkan nilai log P ni, maksudnya PC, pre-consolidation pressure. Macam mana nak dapat nilai ni? Kalau baca sesuatu ni boleh buat tak? Boleh tak? Mungkin macam tak boleh tu. Okay, saya terangkan secara ringkas. Okay. Contohnya, dia bagi titik A. Tapi yang tepi-tepi ni dia tak bagilah. Dia suruh cari nilai pre-consolidation pressure. Contohnya. So, awak kena tunjuk jalan kira dia sampai dapat nilai pre-consolidation pressure. Macam tadi lah. Macam tadi ni dia ada nilai E note. Ini dia tak ada nilai E note. Dia bagi titik A kat sini, dia suruh cari pre-consolidation pressure. So tengok dia punya step dia. Okay, draw ni step kat sini. Draw horizontal line. Okay, line A ni, titik A ni, buat satu line horizontal. Macam ni ambil titik A diberi. A saja diberi, yang lain ni tak beri. Okay, buat satu line horizontal. Okay. Lepas tu dia suruh buat apa lagi? Ni A dia siap. Draw tangent to curve at A. Okay, tangent maksudnya yang menyentuh lengkung tu. Tangent adalah yang menyentuh lengkung. Okay, kita cuba yang menyentuh lengkung tu. Ni lengkung ni ada sikit ni. Kita buat. Macam tu. Lebihkan ke bawah. Tambah sikit. Okay. Lepas tu apa lagi? AC dah siap.
Draw line AD to bisect angle BAC. So dapat nampak BAC. So sini ada BAC. Dia suruh membahagi dua kan BAC ni. Okay, kalau awak rasa awak nak bahagi guna jangka lukis ke, lagi tepat lah. Tapi kalau awak nak agak-agak pun tak ada masalah. Sebab kita lebih kena assume je ni. Bahagi dua, so tengah-tengah dia agak-agak macam ni lah. Ini letak lah colour lain pula. Ni. So dapat dah titik AD. Lepas tu dia kata project the straight line portion of back to intersect AD at F. Ni daripada bawah pula. Daripada bawah naik terus ke atas. Daripada bawah ni kita nak salah. Bawah ni okey naik atas. Lah bagi tebal sikit. Alright. So dah dapat dah line-line sini, dapatlah titik F. Ni dia bersilang antara D tadi dengan ni HF ni. So dapat titik F. F ni turunkan ke bawah, straightkan ke bawah dan dapat nilai ni log P ni kat sini ada nilai dia. Itulah nilai dia untuk pre-consolidation pressure PC. Macam ni. Yang tadi dia simple je sebab dia ada nilai E0 ni. Buat line di sini yang daripada bawah ni atas. Line sini dengan ni berhenti kat sini dan ke bawah. Tapi yang ni dia ada step dia. Assume je, tak apalah. Kalau tak apa-apa nak kena buat, at least ada sikit-sikit pun okey je. Okay. So lagi kena tahu macam mana nak dapatkan nilai CV ni. Ni semua dah tahulah. Cuba buat balik contoh-contoh ni. Puan ada orang nak masuk. Ya, sekejap Okay. So seterusnya topik tadi topik 7, so topik 8 lah. 8. Tapi tadi ni sampai mana? Oh, nilai C tahulah macam mana nak guna ni daripada graf tadi. Mana graf tadi? Dalam modul ni ada. Kalau check dalam modul lah dapatkan nilai CC daripada graf. Itu modul. Sekejap, saya buka modul dah. Okay. Okay, kalau tengok dalam modul ni, tadi ni macam mana dapatkan nilai ni sampai dapat nilai CC ni. CC ni adalah slope daripada graf tadi. Contoh tadi ni jadi dapat ni berapa dia nilai slope dia. Buat 2 point dan carikan nilai slope dia.
Okey, lagi. Okey, topik 8. Okay, topik 8 pasal shallow foundation. Okay, shallow foundation. Okay, shallow ni tengok types dia, jenis-jenis footing dia. Okay, kita baca lah ni, combination ke, wall footing. Kalau pile tu termasuk dengan shallow ke tak? Pile bukan Shallow dia cetek. Type footing, wall, strike, mat tu semua shallow lah. Foundation load ada dead load, lift load, wind load, lateral earth pressure, hydrostatic pressure. Baca-baca lah sikit ni. Okay, macam mana konsep yang ni, footing design ni. Okay, calculation. Okay, calculation kalau nilai Q ultimate ni, dia akan berubah berdasarkan, dia punya rumus berdasarkan footing. Okay, kalau continuous footing, ini rumus dia. Okay, kalau circular footing, ini rumus dia. Square footing ini. So, jangan tersalah ambil rumus. Okay, salah ambil rumus, bila salah. Okay, ni kena baca, kena pandai baca. Kena tahu macam mana nak dapat nilai NQ, NC, N gamma. Okay, jangan salah baca. Okay, lagi. Ni nilai ni. Okay. So kalau kohesif, nilai C dia ada nilai. C dia lebih besar daripada kosong. Tapi cohesionless, C dia kosong. Ni macam mana nak baca nilai dia. Contohnya kalau 20 degree. 20 degree unjurkan 20 degree ke atas, dapatlah N gamma berapa? Baca kat sini. So naik lagi. NQ. Okay, baca berapa? Dan NC baca berapa? Baca dekat paksir Y. Okay. Tapi kalau nilai dia adalah cohesionless, maksudnya dia punya sudut dia kosong. Ni bukan C. Kalau sudut dia kosong, berapa nilai N gamma? Berapa? Kalau sudut kosong, NQ dia, dapatlah ni 1. NC berapa? 5.14. Tapi kalau kosong, N gamma dia berapa? Tengok balik berapa. Okay, dia akan jadi, kalau dia sebut general shear, pakai macam biasa je lah. Tapi kalau dia kata loose ataupun local shear ni kena pakai C prime. Kalau nilai C dia kena jadi C prime. Theta dia pun sama, kena buat lagi tangent prime. Tangent negatif 1 ni, 2/3 tangent. Okay, so dapat nilai NC yang baru. Tapi kalau tak mention, guna yang biasa je lah. Okay, ni example 1.1 ni buat balik semula. Allah lah, boleh jawab lah ni. Yang penting kena tahu baca graf tu. Mana? Okay, ni. Contoh macam ni. Ya, masuk. Contoh ni macam soalan ini. Try balik buat. Kalau pad footing, nak guna rumus yang mana? Ni dia kata pakai ni lah. D ultimate CNC tambah gamma 1 DF NQ tambah 0.5 gamma 2 B N gamma. Okay. Kalau dalam soalan dia tak ada mention water table, tak perlulah ambil, boleh neglect lah untuk pasal kedudukan air. Kan kalau tak ada air, boleh tak payah buat lah. Tolak unit weight lagi. Ni memang tak ada unit weight pun. So memang tak ada air. Okay. The effect of groundwater table is negligible. Buat semula. Contoh ni. Okay, dapatkan sampai Q allowable dia berapa. Jangan stop sampai Q ultimate je. Kalau dia minta Q all ni.
Okay, total load dia berapa? Baru dapat nilai. Okay. Lepas tu okay, dia ada effect ground water table. Tengok balik yang macam apa ni? Tutorial saya bagi sebelum ni. Yang bahasa eccentric ni. Buat balik eccentric tu. Okay. So kalau awak buat balik semula soalan-soalan dalam shallow ni, kalau dalam slide ni awak buat balik semula pun saya rasa awak boleh jawab lah. Okay, saya nak masuk kepada tutorial pula. So, kalau ada soalan boleh je celah. Okay, tutorial saya nak tengok ni tutorial chapter 7. Ni saya dah check sikit lah, saya tak check semua lagi. Tengok soalan dulu. So kalau awak ada awak punya tutorial sekarang, boleh buka, tengok betul tak betul jawapan yang awak buat tu. Okay. Tutorial topik soil consolidation. Okay. Foundation, figure 7.0. Figure ni, if the base measured 3 meter times 6 meter exerted by load 5,400 kiloliter, in situ work ratio 1.38, corrosion index 0.68. So tengok, bila dapat soalan macam ni tak semestinya masuk test mungkin masuk exam. Bila dapat soalan macam ni, kalau tengok dulu water table. Kat mana kedudukan water table dia? Okay, kalau daripada atas dah ada water, kalau daripada atas ni dah kena tolak. Tapi kalau kat sini je baru dia start ada water, yang kat atas ni tak perlu tolak 9.81. Unit weight tak perlu tolak 9.81. Tapi dia kata daripada starting dekat sini. Okay, apa yang perlu dibuat? So kita tengok dulu jawapan yang salah ke? Tengok yang salah dulu lah. Ni saya ambil salah satu contoh lah daripada kawan awak. Saya dah tutup dah punya nama. Tapi mostly ramai yang salah yang ni. Ramai salah. Boleh dikatakan hampir semua salah. Adalah seorang dua je yang betul. Ni salah. Semua salah. Okay. Okay, kenapa sini salah? Kita tengok yang betul dulu lah. Tengok yang betul dulu. Semua nampak yang salah. Okay, ni jawapan yang betul. Okay, ada kawan awak buat betul tapi dia terlebih kira part yang tak perlu kira lah. So tahniah pada yang betul ni. So, nama pun saya tutup dekat nama. Okay. Nampak ke? Besar sikit. Okay. So ni ada elevation elevation 200, 195.5. Tertinggal kat atas ni ada 198, 195.5, 192. 85.6. Okay, P note unit weight, ambil unit weight dia. Kita tengok daripada atas ni tak ada lagi air. Okay, tak ada air lagi. So boleh ambil direct je unit weight dia. 19.83 darab dengan jarak dia. Okay, 200 tolak 198. Jarak dia. Jarak daripada atas. Kita dapat 2 meter. So tambah lagi yang second pula layer ni. Ni dah ada air dah. Ni dah ada air. Okay, ni dah ada air, kena tolak 9.81. Okay, unit weight kalau ada air je kena tolak 9.81. Tapi kalau tak ada air, Dr. Dimension boleh neglect je air tu, tak perlu tolak. Okay, darab dengan jarak. Jarak daripada sini pula 198 tolak 195.5. Ini. Dan seterusnya tambah lagi. Tambah lagi. 19.83 tolak 9.81. Jarak kan jarak sini pula 195 tolak 9.2. Sebenarnya tak payah macam ni, ambil direct je sebab dia unit weight yang sama. Pun boleh juga lah macam ni pun tak apa.
Tambah, okay, unit weight yang kedua dia dah jumpa dah clay, tanah yang lain. Tadi ni sand and gravel daripada atas sampai sini sand and gravel, tapi then dia jumpa clay, unit weight dia dah lain. So 17.1 mesti tolak juga dengan 9.81. Okay, jarak dia 192 tolak 185.6, 185.6 kena bahagi 2. Okay, kalau yang lapisan yang bawah kat clay ni mesti kena bahagi 2. Okay, dah betul dah. So dapatlah 123.11. Okay. Tapi kat sini kawan awak ni dia buat 0.4 inot. Ni tak perlu. Okay, sebab bukan kena buat graf. Kalau buat graf memang kena darab dengan 0.4. Tapi ni bukan daripada graf, dia dah bagi nilai. Nilai yang betul dah. So guna terus ya nilai 1.38 ni nanti. Okay. Seterusnya yang ni pun ramai yang salah. Ramai yang salah. Dia tak ambil kira bacaan air. Yang ni kena ambil kira juga. Okay. Kalau dalam contoh yang dalam slide tu dia tak ada air, sebab tu dia boleh ambil direct je. Bila ada air, kena tolak dengan 9.81. So tambah 2 ni dapat 65.13. Okay, QNet 5,400 dah diberi. Bagi dengan dia punya keluasan tu, dia dah bagi dah 3.6. Dan tolak dengan yang tadi 65.13 ni, effective weight. Awak dah tahu dah yang kat sini ni step dah betul, cuma bila tersilap sikit kat atas ni habis salah lah. Salah lah nilai dia. Kena hati-hati. Yang lain-lain ni boleh buat kaedah yang biasa je, sama je konsep dia. Ni kena bagi 2. Lepas tu yang nak baca graf pun ramai yang guna kaedah interpolation tu betul, tapi dia ambil masa. Okay. Kaedah interpolation tu sangatlah mengambil masa. Jadi kalau siapa yang cakap tak ada masalah pun nak buat guna kaedah interpolation. Tapi dia dah bagi graf. Graf ni dia beri dalam soalan. Okay. Kalau macam ni, nilai M 0.22, N 0.45. Tengok kat graf. 0.22 dengan 0.45. Okay, ni saya besarkan. Ni saya dah tanda, saya buatkan lah. 0.22 ni. Ni agak-agak lah kat sini nilai dia. Ni ambil pembaris, letak sini. Okay, panjang kan. Okay, 0.45 pula yang bawah ni. Okay, 0.45. Lepas tu dia akan bertemu pada lebih kurang 0.04. So influence factor dia 0.04. Itu je cara nak baca dia. Kalau orang buat interpolation pun boleh, cuma ambil masa nanti. Okay. Okay ke? Okay, dah dapat nilai, baru masuk ke dalam rumus dan last kali dapat nilai dia dari nilai S pula. Ni dalam test tak masuk lah. Dalam exam berkemungkinan masuk. Okay, dalam exam. Study untuk exam lah nanti. So kena ingat step-step ni. So tadi jawapan yang salah tadi, dia salah kira dia punya ni jarak, salah kira jarak. Lepas tu yang salah banyak ni. Dia tak pecahkan jarak dan juga ikut water table. Okay, salah. Ni dia tak ambil kira kedudukan air. Salah. Bila dah salah, bawah-bawah pun habis salah lah. Okay, so kena hati-hati. Daripada atas tu kena betul. Salah daripada atas, habis efek yang bawah. So, kalau dalam test dan exam pun unit, kena ada unit kena ada unit. Okay, ada soalan tak untuk tutorial ni? Kalau Puan, kalau test kan, kalau kita salah daripada atas, dia markah dia dapat macam mana ke memang kosong? Markah untuk jalan kira tu adalah sikit. Tapi kalau ada jawapan yang betul tu, lagi banyaklah markah awak dapat. Ada jalan kira macam ni mungkin dapat setengah markah je lah. Daripada 2 markah ke dapat setengah untuk jalan kira. So pentingnya ada jalan kira, kena ada jalan kira. Sekurang-kurangnya salah jawapan pun ada markah untuk jalan kira. Saya boleh bagi lagi lah markah untuk jalan kira. At least saya tahu awak faham, cuma tersalah masuk nilai. Okay? Dan juga cubalah avoid careless mistake. Okay? Careless mistake. Sekarang
3.5 darab 5, dia buat 3.5 darab 2 dia sendiri, tulisan dia sendiri pun dia salah tulis ke apa ke. Okay. Elakkan careless mistake macam tu lah. So berbalik pada soalan kawan awak tadi, ada markah tapi sikit je lah markah dia. Markah untuk jalan kira je sikit. Okay. Ada soalan Puan. lagi? Okay. Puan, yang kalau yang betul tadi tu macam untuk nilai nilai net consideration pressure tu, dia biasanya plus minus berapa Puan? Bacaan graf tadi. Net consolidation je. Ni. Net consolidation ni. Saya akan tengok juga kalau awak dah buat nilai cari IP tu tadi. IP tak ada. Kalau ni net consolidation ni, dia kena range lebih kurang macam ni lah, plus minus 1, 2 je. Tapi kalau bawah sini macam ni, tak ada tu. Tengok contoh yang betul. Ni, bila dah dapat nilai sini, mungkin yang buat guna keadaan interpolation dia dapat 0.035. Dia akan effect lah jawapan-jawapan dia yang bawah ni. So saya punya plus minus kat sini pun akan tambah sikit lah. Saya akan tengok nilai-nilai yang tu. Sebab dia berkaitan. Nilai ni berkaitan dengan bawah. Tapi kalau lari jauh sangat tu something wrong lah. Tengok ni contohnya dia dapat 21.4 cm. Okay, tapi jawapan yang kawan awak seorang lagi dapat 30 cm. Tu lari jauh. Dia kena dalam plus minus 1, 2 je. Okay? Okay. Terima kasih Puan. Okay, so kita tengok tutorial seterusnya. Tutorial chapter 8. Ada 2 tutorial yang saya bagi tu. Tutorial 1. Okay, ni soalan yang first untuk tutorial 1. Yang ni ramai je yang betul, tapi ada juga yang salah. Okay. Dia terlebih advance. Bila terlebih advance, dia salah lah. Si nilai C dia dah bagi direct lah. Ada kawan awak tersilap. Okay, kita tengok jawapan yang betul dulu. Contoh jawapan betul. Okay. Dalam soalan dia dah mention tu ada dense soil. Gambar 1 sama dengan gambar 2. C dah diberi 46.8. Okay, daripada nilai-nilai ni, diberi nilai ni, tengok pada chart of Terzaghi. Carta Terzaghi ni, carta Terzaghi ni So kawan awak dapat NC 30, NQ 18.5 and gamma 16. Macam ni. Sudut 30. Okay, sudut dia 30 bukan 25, bukan 20. Dia dah bagi dah sudut 30. Okay, pada sudut 30, ni unjurkan ke atas. Naik atas dan baca. N gamma berapa nilai ni? Ni 10 kan, sini 20, so dalam 15, 16 macam tu. So NQ 18 ke 19. So last kali NC dia 30 lah dekat line ni, 30, betul tak? Betul lah, kalau awak dapat 30, NQ dia buat 18.5 and gamma 16. So nilai-nilai ni kalau awak dapat nilai dia ada plus minus sikit, mungkin N gamma awak buat 16.5 ke 17 ke masih boleh diterima lah. Jangan lari jauh sangat, kalau N gamma tiba-tiba 25 tu salah lah. Okay. Puan, So, kalau tak guna carta Terzaghi tu, lagi chat tu, kalau guna formula boleh? Terzaghi tak ada formula kan? Tak ada. Untuk dapatkan dia kena guna carta. Formula NQ tu. NQ? Ada untuk cari NC, NQ and gamma ada formula. Okay. Nanti nak lagi cepat, pakailah ni, pakai carta ni. Okay, pakai carta ni lagi cepat. Unjurkan je. Sebab awak tinggal unjurkan, dapat sudut, unjurkan. Dapat sudut, unjurkan.
Tak suruh je kan. Boleh? Kadang dalam soalan dia bagi carta ni. Dia bagi carta ni dia suruh guna. Macam mana cara nak guna carta? Tak kena tahulah. Boleh? Boleh. Okay. Right, dah dapat nilai. So dah dapat nilai tu baru masukkan dalam soalan. Okay, boleh masuklah dalam soalan dapat nilai. So bagi dengan FS dah diberi 3. So dapat 774.7 ni kena ada ni. Patutnya kena ada unit dia. Dan baru dapat overload. Nah, plus ni dapat QAll 179.26. Okay. Kita tengok jawapan yang salah. Ni ada salah seorang kawan awak ni dia guna C prime. Dia pakai C prime sebab dia bukannya loose sand. Dia bukan tanah loose je. Okay. Jangan guna C prime ni. So kena bila dia dah salah sini habislah yang lain pun akan salah. Okay, kena hati-hati lah tengok dia beritahu tanah jenis apa. Okay, seterusnya tutorial 8 lah, tutorial 8 tapi tutorial 2 chapter 8 lagi. Ni soalan dia kat sini. Ni ramai yang betul, so saya tak ada cari yang salah lah. Okay. So mostly semua betul lah yang ni. Okay, dia guna dua kaedah, concept of useful width dan juga kaedah kedua reduction factor. Okay. So ni nilai ni dia kata 0.15 meter daripada center. Maksudnya Pak CX 0.15, Pak CY pun 0.15. So semuanya betul ni. Cuma saya tak sempat cari yang salah. Yang sebetul semua. Tadi jawapan yang betul. Ni salah seorang kawan awak lah. So boleh tengok balik yang awak buat. Kalau nilai dia macam ni betul lah. Ni pakai konsep di isi ni, tolak je isi, tolak 2 darab 0.15. Tu dapat nilai, masukkan dalam rumus. Okay, dapat nilai tu. Guna pula kaedah kedua, asterisks ratio. Dapat ni 719.48. Dan ini pun sama 719.48. Okay, kalau soalan minta buat konsep of useful, guna satu kaedah sahaja. Okay, kalau dia minta reduction factor, guna kaedah reduction factor sahaja. Jangan buang masa buat dua-dua. Tengok pada soalan. Soalan minta satu je, buat satu je. Okay, sebab semua orang buat betul, saya tak payah terangkan lah. Okay, setakat tu sahaja dulu untuk kita punya revision. Sebab saya kata nak buat sejam je kelas. Okay, section 3, section 4 ada kelas kan sekejap lagi. Okay, cuma saya nak remind kat sini untuk test hari Jumaat ni. Test hari Jumaat nanti tak apa. Test untuk Jumaat nanti, Jumaat pukul 8 malam tu dah standby. Kita start pukul 8.30 9.30, 10.30 hingga 10.30. So ada 2 jam 2 jam tu jawab test. Termasuk submit termasuk submit. 2 jam tu termasuk submit. So jangan buat lambat-lambat, jangan leka-leka. Soalan ada objektif dan juga subjektif. Okay, objektif ada 20 soalan je kot, 20 soalan je objektif. Calculation pun ada masuk juga dalam objektif tu. Dan subjektif calculation sahaja. Semua calculation. Semua chapter tu lah, chapter 5, 6, 7, 8. Dekat subjektif tu ada calculation dia. So untuk test 2 ni awak kena prepare juga kertas graf. Okay, kertas graf. Graf biasa je. Peralatan untuk lukis graf lah. Kaedah masih sama lagi. Awak dah siap tu nanti snap gambar. Okay, nanti submit dekat dalam auto. Okay, kena follow lah setiap masa yang diberikan tu.
on time. Soalan ni banyak tapi direct, soalan yang direct. Tak perlu nak fikir banyak-banyak sangat. Dia tak pusing-pusing sangat. Cumanya ada soalan yang perlu print sebab awak kena tunjuk jalan kira dalam print tu. So ada tak yang tak ada printer? Saya tak ada. Tak ada printer? Tak ada. Ada. Tak ada. Saya pun tak ada pun. Yang Saya kena pun tak print ada tu buat. dia bagi semasa test belum? Saya pun tak ada. Dalam semasa test. Tak. Okey, tak apa. Yang tak ada printer ataupun yang ada printer pun tak apa kalau nak guna kaedah ni. Contohnya lah, okey, saya tunjuk contoh, bukan contoh soalan lah. Contohnya macam tadi ni. Tadi. Okay, contohnya kalau dia suruh tunjuk kat dalam ni. Macam ni kan contoh dia Saya ambil ni. Ni contoh ni bukan ni, bukan ni soalan dia. Ni contoh dia. Okay. Okay, katakanlah ni contoh soalan. Ni contoh soalan. Dia suruh awak tunjuk kat dalam graf sini. Okay, tunjuk dalam graf ni macam mana nak tentukan nilai N gamma, N Q, N C. Okay, contoh dia. So, yang tak ada printer tak boleh nak print out. Yang awak boleh buat dibenarkan untuk test ni, awak copy soalan tu. Soalan dalam PDF. Awak buka dekat PDF, awak copy. Tahu kan macam mana nak copy dekat PDF? Tahu tak? Okay, contoh dia, awak copy. Macam mana nak copy ni? Macam mana nak copy rajah ni? Okay, awak ambil kat edit. Take a snapshot. Okay, copy lah. Copy. Okay. Then masuk dekat Word. Okay, masuk dekat Word. Okay, dah dapat dah dekat Word. So, mungkin dia nak suruh tengok garis-garis ni ke. Ni contohnya macam ni lah. Saya dah ambil daripada PDF. So, saya masuk paste dekat Word. Okay, masuk dekat Word. So, tunjukkan berdasarkan ni macam mana awak nak garis-garis line dalam dia. Dalam apa ni, graf ni. So, awak ambil insert lah macam saya selalu buat tu. Insert, ambil line. Awak gariskan. Contohnya macam sudut 20. Buat sudut 20 sini. So, pekat sikit lah. Nanti tak nampak. Macam tu. Okay. Tu baca ke kiri pula. Okay. Lepas tu buat ke kiri. Ni contoh lah. Bukan soalan macam ni. Baca ke kiri. Macam tu. Okay. Nanti letak nilai tepi dia. Contoh dia macam ni. Nanti awak save as lah. File save as. Save as file nombor berapa, nama apa. Baru awak submit. Tapi kalau yang ada printer, dia boleh print out. Dia guna pembaris lah biasa buat secara manual. Okay. Then tulis nama dan submit. Boleh faham tak maksud saya? Yeah. So yang tak ada printer boleh buat guna kaedah macam ni. Kalau soalan dia minta tunjuk dekat dalam graf, awak copy daripada PDF tu, copy masuk paste dekat Words. Ini save as ke PDF lah. Kalau macam awak ada problem nak save as PDF tak boleh, awak snap je lah. Awak snap je. Daripada macam ni, daripada kat laptop ni awak snap je. Nak buat kat phone ke, ikutlah macam mana cara yang awak rasa awak boleh buat yang tanpa menggunakan printer. Okay, yang ada printer boleh print out dan buat je macam biasa dan snap. Okay, kalau yang ada printer pun nak buat guna kaedah ni pun tak ada masalah. Okay. Lagi dekat ni tu je lah kot pesanan-pesanan yang saya nak bagi. Kena study balik lah chapter 5 sampai chapter 8 tu. Setiap kertas tu kena tulis nama lah. Tulis nama. Tulis nama, kertas graf pun tulis nama. Okay, mana-mana yang tak ada kertas graf, katakanlah hari test nanti kertas graf pun tak ada. Awak boleh buat dekat Excel, saya benarkan. Tapi memang kena ada syarat dia lah, memang betul-betul tak ada kertas graf. Okay?
Sebab nak buat kat Excel lambat lah, ambil masa. Graf simple je tu. Okay, ada soalan? Ada soalan? Okay, tak ada. So dah pukul 3. Yang nak pergi kelas tu dah boleh left dulu lah. Kalau nak pergi kelas yang satu lagi. Saya rasa tak ada apa kot saya nak cakap. Boleh cakap lah. Untuk test nanti kena tepati masa lah. 2 jam tu kena submit, terus submit. Okay. Dia ada part A dengan part B. Part A soalan objektif, part B soalan subjektif. Kita bagi time yang serentak. Jadi ikut awak lah, awak nak buat mana dulu. A atau B. Dalam masa 2 jam mesti siap, mesti submit. Okay. Tak nak ada macam hari tu lah, asyik tak sempat. Kita dah prepare untuk malam. Malam. So siang-siang kalau ada kelas ke apa ke boleh settle dulu. Malam awak menghadap untuk test je. Okay. Tapi kalau ada masalah kesihatan ke apa ke, beritahulah. Okay. Mana tahu tiba-tiba tak sihat ke apa ke, tak jauh lah. Cuma kalau tak sihat, beritahu. Okay, jangan paksa diri. Okay, ada soalan? Kita tinggal lagi topik 9, topik 10. Lagi 2 topik je. Lepas tu exam. Okay, dah masuk minggu exam. Okay, siapkanlah awak punya video-video tu. Siapkan awak punya slide report mana yang tak siap lagi. Okay, betul? Tak ada soalan? Tak ada apa dah? So, saya harap awak boleh study dan prepare lah untuk awak punya test hari Jumaat malam ni Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan.